Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dengan rancangan yang telah ditaja oleh Yayasan Bank Rakyat, satu program ikon Live Up the Dreams. Cantiknya hari ini saya nak kongsi dengan anda satu topik yang sangat penting. Tidak ada dalam dunia ini seorang pun tidak pernah merasai keadaan yang saya nak cerita ini. Semua orang pernah tempuh, sama ada dia berjaya ataupun dia pupus dan mati begitu sahaja. Yang bermaksud dia adalah orang yang gagal selama-lamanya. Baik, tajuk kita pada hari ini adalah Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Okay? Jangan putus asa. Jangan sesekali putus asa. Pada setiap permulaan, dia adalah satu peringkat yang paling sukar dihadapi oleh manusia. Itulah yang paling dahsyat tenaga dikeluarkan. Itulah yang paling dahsyat tekanan diekspresikan. Itulah yang paling dahsyat Tuhan menguji anda. Sebab permulaan mendatangkan kesenangan. Di dalam Al-Quran menyebut, di dalam surah Duha, ketika Allah memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Duha ni surah ayat motivasi. Nabi lama tak dapat wahyu. Orang Abu Jahal ni, dia datang perli-perli Nabi. Isteri Abu Lahab pun perli-perli Nabi. Dia kata Nabi tak dilayan dengan baik. Allah bagi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebut, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tidakkah kamu jadi pengakhiran untuk kamu lebih baik daripada permulaan? Ramai orang salah sangka. Antara ayat motivasi yang saya mungkin boleh kaitkan dengan surah Ad-Duha adalah surah Alam Nashrah, Al-Insyirah. Quran menyebut fa inna ma'al usri yusra. Yusrun. Pada setiap susah ada kesenangan. Pada setiap susah ada kesenangan. Cantik dalam Quran, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di dalam Al-Quran pada kalimah usri susah ada alif lam? Kenapa pada yusri tidak ada alif lam? Dalam kaedah bahasa Arab, apabila ada alif lam, ia bermaksud ma'rifah. Dan apabila tidak ada alif lam, dia adalah nakirah. Ma'rifah menunjukkan satu pengkhususan, seolah-olah kesusahan itu. Tetapi yusra, senang, tidak disebut alif lam dengan ma'rifah. Digunakan dengan cara nakirah, menggambarkan banyaknya kesenangan. Disebut di dalam Al-Quran, ayat ini secara berulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dua kali disebut. Dan apabila dia menggunakan ma'rifah dan juga nakirah, seolah-olah menggambarkan susah itu satu kali disebut, tetapi bila pengulangan ayat, senang itu disebut sebanyak dua kali. Satu susah, ada dua kesenangan. Subhanallah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Memang mula-mula memang susah, tapi nak dapat kesenangan perlu menempuh namanya kesusahan. Ini adalah satu tabiat alami yang telah dilalui oleh juara-juara orang-orang hebat seluruh dunia, bahkan manusia yang paling hebat di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diuji dengan kesusahan episod di Mekah dan adanya kejayaan di Madinah dan pulang kembali masuk ke dalam bumi Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan, dah berjaya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, beramai-ramai. Quran menyebut orang yang berjaya memang susah pada permulaan, pengakhiran kesenangan, tetapi orang yang mendapat kesenangan, jangan lupa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih dan juga puji Allah Subhanahu Wa Taala. Anda telah berjaya. Tetapi jalan kejayaan perlu melalui zaman-zaman kesukaran. Okey, baik. Saya nak sebut kepada kita semua pada hari ini, anda dan juga saya. Kalau kita tengok pada spring, spring. Okey. Cara spring, dan juga kita mungkin saya boleh lukis lestik. Lestik ni kita panggil apa?
tali elastik lah noh, bahasa hari ni tak tahu apa panggil. Okey, contohnya elastik. Kita ada tali kan, tali elastik kan. Okey. Tali elastik itu kita letak di sini, lepas tu kita letak batu di sini supaya lantunan begitu jauh pergi ke tempat yang lebih jauh. Saya nak sebut kepada anda, apabila kita mahu menekan spring ini ke bawah, jaraknya lebih kurang hanya beberapa kita kata sentimeter. Okey, cm. Begitu juga apabila kita ingin merenggang, menarik tali elastik ini, jarak daripada kayu dan juga batu dan serta tali ini mungkin kita kata hanya beberapa inci sahaja. Tetapi apa yang berlaku? Untuk mendapatkan lantunan yang kuat, anda perlu menekan sehingga rapat. Tekan, tetapi lantunan dia lebih jauh tingginya daripada tekanan yang asal. Baik, anda menarik lebih kurang beberapa inci sahaja, tetapi lantunan batu ini jauh berlipat kali ganda. Persoalannya, datang daripada mana daya yang begitu hebat? Kekuatan yang begitu hebat? Datang daripada namanya tenaga yang dikerahkan. Yang ni usaha yang kita lakukan, yang ni usaha yang kita lakukan. Usaha ini makin kuat kita berusaha, makin gigih kita menekan, lantunannya akan lebih jauh. Kerana apa? Kerana setiap permulaan pasti ada kesusahan. Anda mungkin pernah melihat madu, orang ambil madu kelulut. Madu kelulut lagi tinggi naik ke atas pokok, lagi mahal madu tersebut. Kalau di Yaman, biasa orang jual madu Yaman. Kenapa mahal sampai beribu-ribu ringgit? Kerana makin tinggi bukitnya, makin tinggi lebah itu naik ke atas. Bermaksud, itu lebah yang berkualiti. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi, dia boleh naik ke tempat yang tinggi, dia makan dekat buah-buahan yang lebih berkualiti, menghasilkan bunga-bunga daripada bunga itu, menghasilkan madu, letak satu tempat, bawa turun pula daripada tempat yang tinggi, madu itu lebih mahal. Anda pernah melihat seorang ahli sirkus yang mana dia buat persembahan, melompat berkali-kali, ataupun ahli gimnastik melompat berkali-kali. Kesusahan yang dilalui, kita hanya menyaksikan kejayaan. Orang yang melempar kita panggil sebagai pin bola bowling, pin bowling, baling-balingan persembahan ahli sirkus, kita hanya nampak kejayaan, tetapi kita tidak nampak berapa kali pin itu jatuh, dia gagal. Tetapi dia begitu hebat kerana practice makes perfect. Banyak latihan, kesusahan menjadikan dia lebih hebat. Itulah manusia. Pernah mendengar pendaki Gunung Everest? Subhanallah, anda kena tahu, nak mendaki Gunung Everest, anda tidak boleh terus mendaki. Bukan senang, bro. Mendaki Gunung Everest, anda perlu menetap ataupun berkorban lebih kurang hampir 2 bulan untuk anda spend masa anda. Untuk anda duduk di ketinggian keberapa. Anda perlu spend berapa lama anda berada di satu tempat yang namanya Base Camp Everest untuk membiasakan tubuh badan anda dengan suhu dan iklim di situ. Belum boleh naik lagi. Tak semudah itu. Anda ada pengalaman mendaki Gunung Aconcagua. Anda ada pengalaman mendaki Gunung Cho Oyu. Ini antara syarat-syarat yang diletakkan kalau anda ingin mendaki Gunung Everest. Nak capai 8,850 meter ketinggian Everest, anda perlu menghadapi hampir separuh tahun perjuangan. Tetapi apa yang anda dapat di sana? Satu nikmat yang tidak pernah terbanding. Itu antara perkongsian orang yang pernah mendaki Gunung Everest. Tetapi perjalanan mereka begitu sukar kerana mereka tahu hendak mendapat kesenangan always hardest. Benda yang permulaan pasti ada kesusahan. Sebab itu kalau anda hanya ingin berjaya menang loteri, itu cerita-cerita ajaib lah. Anda nak berjaya, duit jatuh daripada langit, itu cerita ajaib lah. Harta faraid mak ayah dapat, itu cerita ajaib. Sekarang kita berbicara soal anda nak berjaya, tapi anda give up. Saya sebut, umur kita, kalau kita nak bisnes contohnya, mula dengan modal, kita kata nak untung, kita rasa lebih kurang dalam 5 tahun, 1 hingga 5 tahun. Ini untuk bisnes. Kalau orang yang belajar, dia study, buat PhD, kita katakan 6 tahun. Okey, 6 tahun. 1 hingga 6 tahun. Nah, ni orang study. Dia nak dapat PhD bukan senang. Ini bukan satu perjalanan yang kita katakan sekali langkah terus dapat kejayaan. Tidak. Perjalanan ini bukan lari 100 meter. Tetapi perjalanan ini kita namakan sebagai
maraton. Maraton. Maraton boleh jadi 40 kilometer, boleh jadi 20 kilometer. Andaikanlah 10 kilometer. Sikit 10 kilometer ni, 10 kilometer namanya maraton. Macam mana anda ingin berjaya sekiranya anda tidak faham konsep susah dahulu, senang kemudian. Bila berbicara tentang maraton, okey, saya bayangkan anda maraton 40 km ataupun kita katalah paling ringkas 10 km. Anda lari sehingga pada kilometer yang kedua anda kalah. Anda boleh membuat keputusan. Ada dua pilihan. Pilihan yang paling mudah. Paling mudah. Dan pilihan yang paling pantas. Senang buat kerja. Lari 10 km, pertandingan 10 km. Tetapi pada kilometer yang kedua, anda berada di kedudukan terakhir. Ketika itu, anda bermain dengan hati anda dan anda boleh buat keputusan yang paling mudah. Dan keputusan yang paling pantas. Apa keputusan tersebut? Keputusan tersebut adalah menyerah. Kalah. Menyerah, kalah. Daripada anda kalah, anda lari dan terus kalah, maka anda menyerah kalah. Lebih awal, lebih pantas, lebih mudah. Tak payah nak lari-lari lagi, tak payah penat-penat. Dan itu pun keputusan paling pantas untuk anda. Apabila anda menyerah kalah pada kilometer yang kedua, sedangkan perjalanan anda 10 kilometer, dengan tindakan anda menyerah kalah lebih awal, dan itu tindakan yang paling mudah, anda sebenarnya akan menghadapi konflik dalam perasaan anda. Anda pasti menghadapi konflik. Okey, sebab kita akan berakhir dan pasti ada insan-insan yang berjaya mengakhiri larian 10 km. Mereka mengangkat bendera kemenangan, mengangkat piala kemenangan. Anda ada di belakang, anda hanya menyaksikan. Anda hanya boleh menyebut anda berlari hanya 2 km dan ada sebahagian anda boleh menyebut anda hanya memecut 2 km awal, kemudian anda serah bulat-bulat. Siapa nak menang, ikut suka dia. Maka akan berlaku konflik dalam hati anda setelah menyerah kalah. Namanya penyesalan. Kenapa saya fokus pada penyesalan? Kenapa orang yang give up awal dianggap orang yang perlu menyesal? Baik, satu, anda akan bertanya, perjalanan 10 km, mengapa anda menamatkan perlawanan lebih awal? Sedangkan mungkin 2 km baru 10 minit, 10 km kat sejam. Sejam dia punya drama, anda stop pada peringkat pertengahan. Drama banyak lagi. 8 km penuh dengan drama. Drama kejatuhan pelari-pelari lain, kecederaan pelari-pelari lain. Mungkin pelari-pelari lain mungkin lemah pada kilometer yang ketiga. Dan mungkin anda sudah terbiasa pada kilometer yang kelima. Tetapi anda menyesal kerana anda berhenti mengapa terlalu awal. Nombor dua, sedih orang berhenti awal ni. Orang itu, dia rasa dia tewas. Sedangkan dia belum tewas. Sebab pada kilometer kedua, belum ada pemenang. Nak tengok menang pada kilometer yang ke-10. Belum ada pemenang. Tapi anda telah mengaku tewas sebelum anda tewas. Anda mengaku kalah sebelum anda kalah. Anda mengaku gagal sebelum anda gagal. Dan nombor tiga, hidup anda tak menarik. Buka filem, tengok separuh-separuh, tiba-tiba buat kesimpulan. Cerita tak menarik. Kisah hidup anda terlalu singkat. Kisah anda terlalu simple. Kisah anda sudah berakhir. Ramai orang berakhir kisahnya pada 10 km. Dalam 8 km, mereka bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang ini, ada pecutannya, ada lajakannya, ada mereka lari-lari anak. Tetapi anda pada 2 km, kisah anda sudah berakhir. Itulah kehidupan. Itulah perjuangan. Dalam bisnes sebagai contoh. Saya faham, ada ramai, mungkin ada yang dibuang kerjanya. Tetapi sampai bila anda nak kekal berada di tempat itu? Ada orang yang mungkin buat bisnes, tetapi Allah ujinya dengan bisnes yang jatuh, merudum. Ada orang yang gagal dalam pasangannya, keluarganya. Pasangannya tidak membantunya. Ada yang bernikah tetapi tidak dikurniakan anak. Ada yang Allah ujinya dalam keadaan kecederaan, kesakitan. Ada insan-insan yang Allah beri kepada mereka kekurangan. Subhanallah, kita sudah menyaksikan orang yang OKU, orang yang cacat tubuh badan,
Sahabat saya Syukur Ibrahim, subhanallah, tidak mempunyai tangan yang sempurna dan kaki yang sempurna. Jalan pun parah-parah kaki je. Tetapi dia insan yang hebat. Boleh saya anggap dia sebagai jutawan yang hebat, jutawan kapet yang hebat. Dan ada juga insan-insan yang kita katakan mungkin gagal dalam family-nya, tetapi dia menjadi jaguh yang hebat di dalam dunia luar. Ada orang yang gagal dalam perniagaan, tetapi apabila dia come back semula, subhanallah, rupanya perniagaan yang dipilih olehnya pada peringkat permulaan ada peringkat perniagaan yang salah. Okey, baik. Sebab itu, apa yang anda nampak adalah kenapa anda perlu berhenti lebih awal. Jadi kesilapan anda adalah apabila anda berhenti lebih awal, dan kesilapan anda yang kedua adalah anda tewas sebelum tewas, dan kesilapan anda yang ketiga adalah kisah anda panjang, tetapi anda hanya menginginkan kisah hidup anda diceritakan dengan begitu ringkas. Sayang, subhanallah, ada manusia yang hebat dan memilih sebaliknya. Saya nak sebut ada rahsia orang berjaya. Ada rahsia orang berjaya. Semua orang berjaya, inilah rahsianya, iaitu nama yang disebut oleh Nabi ketika ditanya oleh Sufyan bin Ubaidillah. Ya Rasulullah, adakah benda yang engkau boleh bagi kepada aku, benda yang simple dan membuatkan aku boleh beramal? Nabi menyebut, amantu billah, beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamah dengan iman tersebut. Satu hari Nabi pernah menyebut, syayyabatni hudun, rambut aku ini beruban dengan turunnya surah Hud. Surah Hud, kenapa Nabi sebut surah Hud membuatkan rambut Nabi beruban? Nabi kata ada satu benda yang turun dalam ayat surah Hud itu, iaitu fastaqim kama umir, hendaklah kamu istiqamah seperti mana yang diperintahkan. Sebab itu saya nak sebut rahsia kejayaan semua orang yang berjaya di atas muka bumi ini, namanya adalah konsisten. Orang yang hebat boleh tewas dengan orang yang istiqamah, orang yang konsisten. Orang kaya duit boleh habis. Hari ini dia jago dalam bidang perniagaan, satu hari mungkin dengan tidak bijak menguruskan kewangannya, dia akan gagal. Orang yang pandai, cerdik pandai, apabila dia merasakan dia selama-lamanya pandai, apabila dia tidak konsisten belajar dan terus belajar, ingat kata-kata yang kita pernah sebut, when you stop learning, you start lying. Bila anda sudah mula stop untuk belajar, anda sudah memulakan diri anda untuk berbohong sebenarnya. Bermaksud maklumat yang kita sampaikan makin hari makin mungkin tidak sesuai pada waktu kita berada pada hari ini. Sebab kita hanya belajar pada waktu ketika dahulu, tetapi kita stop pada pengakhiran. Sebab itulah dalam bab ilmu, sebagai contoh, orang yang dikatakan permulaannya sukar adalah orang yang belajar ilmu alat. Ilmu alat. Kita nak bina rumah, kita perlu ada alat. Alatnya tukul, alatnya gergaji, alatnya cangkul. Ada ilmu alat, boleh buat rumah. Tak ada alat, tak boleh buat rumah. Orang yang belajar ilmu alat biasanya menghadapi kesukaran. Sebab itu, bila berakhirnya satu zaman ke satu zaman, kadang-kadang hukum agama sebagai contoh. Saya mengaji bidang agama. Kalau kita ada ilmu alat, datanglah isu-isu baru, kita boleh jawab. Sebab ilmu alat dah ada. Kesusahan kita dahulu dapat diaplikasikan pada masa hari ini. Sebab itu kita yakin dan pasti bahawa do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan putus asa, kerana permulaan adalah sesuatu yang biasanya hukum alam anda akan berada dalam kesukaran. Sebab itulah orang yang melakukan kesilapan, mistake, adalah orang yang buat. Orang yang tidak pernah melakukan kesilapan adalah orang yang duduk saja tak buat apa-apa. Mistake adalah guru paling baik. Saya ulang balik. Kesilapan, kegagalan adalah guru yang paling baik. Guru inilah yang merotan kita. Guru inilah yang mengajar kita. Guru inilah yang menguatkan kita. Guru inilah yang menjadikan kita lebih tabah. Kalau anda gagal di sini, anda undur, maka guru ini tidak memberikan sesuatu untuk anda. Sebab itulah, hargailah kesilapan, hargailah mistik kegagalan, kerana dia adalah permulaan bagi setiap kejayaan. Steve Jobs adalah orang yang pernah dihalau keluar daripada pejabatnya. Oprah Winfrey pernah dihalau keluar daripada rancangan televisyen
hari ini dia memiliki rancangan sendiri. Subhanallah, Walt Disney, orang yang buat kartun ni, zaman dulu orang tak boleh imagine. Tetapi dia antara orang yang pernah gagal, pernah dihalau keluar juga daripada pejabatnya. Hari ini Walt Disney adalah Walt Disney yang kita ketahui. Apabila anda sudah berjaya, anda jadi macam Lee Chong Wei, tokoh badminton, anda jadi macam Datuk Siti Nurhaliza, anda jadi macam Lim Goh Tong ke, Genting, anda jadi macam Lim Bun Siu ke, anda nak jadi seperti tokoh-tokoh pendidik negara, orang-orang yang hebat. Bila anda sudah mencapai tahap mereka, saya bagi contoh, satu hari Lee Chong Wei, dia main badminton, dia kalah, orang tetap panggil dia legend. Orang anggap, hari ni Datuk Lee Chong Wei tak ada luck. Datuk Siti Nurhaliza dia perform nyanyi. Tapi tiba-tiba satu hari, dia menyanyi-menyanyi, tiba-tiba suaranya, lari pitching. Orang tetap akan panggil Datuk Siti Nurhaliza adalah legend. Sebab apa? Dia sudah mengalami zaman-zaman kesusahan. Bila dia mengalami zaman kesusahan, Tuhan beri kepada mereka kesenangan. Bila Tuhan beri kepada mereka kesenangan, manusia sedia memaafkan anda. Itu namanya legend. Sebab itu anda jangan putus asa, jangan tarik handbrake, jangan biarkan episod cerita anda, resume anda hanya pendek, jangan biarkan anda balik, anda boleh cerita hidup anda ini kepada anak cucu anda dalam 3 episod sahaja. Orang boleh cerita 50 episod. Pastikan anda jadi orang yang dikenali sebagai orang yang berjaya, legenda. Bila anda stop, anda gagal. Teruskan dengan namanya konsisten, insya-Allah anda akan mendapat kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.